Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi di channel Cikgu Seri. Hari ini masih lagi dalam bab 2 ya, subtopik kedua, perancangan pengeluaran. Cumanya hari ini kita akan fokuskan kepada anak topik yang terakhir, iaitu lokasi kilang. Okey para pelajar, untuk sesi kali ini ya, kita telah pun melihat yang sebelum ini tentang reka bentuk pengeluaran, tentang jenis pengeluaran ya, dalam subtopik kedua ini tentang susun atur pengeluaran, dan ada satu lagi yang terakhir iaitu lokasi kilang. Okey, jadi untuk hari ini ya, cikgu akan kongsikan tentang lokasi kilang ya, anak topik terakhir dalam subtopik yang kedua ini dalam bab 2. Okey. Sebelum itu kita akan lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Ya, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah diharap para pelajar dapat menjelaskan apakah faktor-faktor pemilihan lokasi kilang. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat dahulu apakah objektif pemilihan lokasi kilang. Ya, dalam lokasi kilang ini dia ada beberapa objektif. Satu adalah untuk mengurangkan kos pengeluaran. Okay, maknanya apabila kita memilih lokasi kilang yang strategik, kos pengeluaran yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran akan kita dapat kurangkan. Yang kedua adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Apabila kos kita dapat kurangkan, maka keuntungan kita dapat tingkatkan. Okay. Yang ketiga adalah untuk memudahkan logistik. Ya, logistik seperti kita punya pengangkutan, kita punya pergerakan keluar masuk barang, kita punya pergudangan, penyimpanan dan pengurusan inventory berjalan dengan lebih lancar. Seterusnya, objektif pemilihan lokasi kilang adalah untuk mewujudkan harga produk yang lebih kompetitif. Maksudnya di sini apabila kita dapat memilih lokasi yang strategik, ya, kita dapat kurangkan kos pengeluaran, secara tidak langsung harga produk yang akan kita keluarkan akan lebih kompetitif, iaitu boleh bersaing dengan produk-produk lain yang terdapat di pasaran. Okey. Seterusnya ya para pelajar, kita akan lihat pula apa faktor. Ya, ini kita punya fokus. Apakah faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi kilang? Dalam pemilihan lokasi kilang ini, ya, dia faktor yang pertama adalah bekalan tenaga buruh. Okay, untuk aspek bekalan tenaga buruh, pertama, organisasi dia akan lihat daripada kos yang terlibat dalam mencari tenaga buruh tersebut, iaitu kos untuk mengupah tenaga buruh. Adakah sesuai ataupun mampu oleh organisasi untuk membayar kos tenaga buruh di kawasan tersebut. Okay, yang kedua adalah kuantiti penawaran. Okay, kuantiti penawaran maksudnya penawaran tenaga buruh di kawasan yang bakal dipilih. Ya, adakah ramai atau tidak? Okey, sebab tenaga buruh ini adalah individu yang akan digunakan dalam aktiviti pengeluaran. Jadi kena lihat berapa ramai penawaran, berapa banyak penawaran yang ada di kawasan tersebut bagi tenaga buruh sedia ada. Seterusnya, kita akan lihat juga etika buruh tersebut dan kita akan lihat apa tahap kemahiran tenaga buruh yang dimiliki oleh tenaga buruh di kawasan yang bakal dipilih. Okay, itu faktor yang pertama, bekalan tenaga buruh. Faktor yang kedua ya adalah sistem pengangkutan dan logistik. Ya, kenapa? Okey. Kenapa? Ya, sebab sistem pengangkutan dan logistik organisasi perlu pastikan ya adanya kemudahan pengangkutan dan adanya sistem logistik yang baik. Okey. Contohnya lebuh raya, kereta api, pengangkutan laut dan lain-lain.
Okey, ini akan mempengaruhi pemilihan lokasi kilang. Yang mana dia akan memudahkan pergerakan pengangkutan barang keluar dan masuk. Begitu juga dengan bekalan sumber bahan mentah dan aspek-aspek yang lain, ya. Yang mana dia memudahkan penghantaran, menjimatkan kos, penyimpanan, keboleh hubungan dengan pasaran. Okay, faktor yang ketiga adalah disebabkan oleh pengguna sasaran. Organisasi akan memilih lokasi kilang yang berhampiran dengan sasaran penggunanya. Ya, kedudukan lokasi itu perlu dekat dengan pengguna. Kenapa? Ini kerana bilangan pengguna itu akan menentukan permintaan yang bakal dibuat terhadap barang dan perkhidmatan yang akan dikeluarkan. Okey, seterusnya ya para pelajar, faktor yang keempat yang mempengaruhi pemilihan lokasi kilang adalah pembekal dan sumber. Ya. Pembekal kilang perlu berhampiran ataupun organisasi itu perlu berhampiran dengan sumber bahan mentah supaya proses pengeluaran dapat berjalan dengan lancar. Ya, tidak berlaku kekurangan ataupun tidak berlaku sumber itu lewat sampai ketika diperlukan. Okey. Kemudian satu lagi aspek yang perlu dititikberatkan oleh organisasi adalah pembekal. Siapa bakal pembekal yang akan membekalkan sumber bahan mentah? Ya, organisasi kena melihat ciri-ciri pembekal tersebut, terutama daripada sikap pembekal. Adakah pembekal itu boleh dipercayai? Adakah pembekal itu dapat menghantar barang ataupun sumber bahan mentah yang diperlukan mengikut masa yang ditetapkan? Adakah pembekal itu jujur? Ya. Okay, kemudian faktor seterusnya adalah politik dan sosio-budaya setempat. Ya, keadaan politik dalaman yang stabil. Okey, tiada gangguan, ya, aman, kurang berlakunya perubahan akan mempengaruhi perjalanan kita punya operasi kilang. Ya, aktiviti pengeluaran akan berjalan dengan lancar sekiranya keadaan politik dan sosio-budaya di kawasan tersebut adalah stabil. Ya, tiada sebarang gangguan ya yang boleh menyebabkan proses pengeluaran tergendala. Okey, seterusnya ya, faktor yang seterusnya yang mempengaruhi pemilihan lokasi kilang adalah disebabkan oleh faktor iklim dan cost utility. Okey. Organisasi kena pastikan iklim di kawasan yang bakal dipilih itu adalah sesuai dan bebas daripada bencana. Okey, apabila kita mengatakan bebas dari bencana alam lah ya. Contohnya banjir, gempa bumi. Kerana aspek-aspek ini dia akan mempengaruhi ya perjalanan operasi kilang. Okay, dari aspek cost utility, contohnya takrif air yang dikenakan, elektrik, gas. Okay, semua aspek ini akan menyumbang kepada kos yang terpaksa ditanggung oleh organisasi. Okay, yang mana apabila organisasi dapat mengenal pasti dengan baik ya keadaan iklim, cost utility yang terlibat, dia membolehkan proses pengeluaran berjalan dengan lancar. Okay, seterusnya, aspek-aspek ini akan dapat mengurangkan kos pengeluaran yang terpaksa ditanggung oleh pihak pengurusan organisasi. Okey. Aspek yang ketujuh ataupun faktor yang ketujuh yang akan mempengaruhi pemilihan lokasi sesebuah kilang adalah peraturan dan kawalan undang-undang. Okey, contohnya sistem cukai yang dikenakan, perlindungan takrif, perlindungan hak milik. Okey. Aspek-aspek ini dia akan memastikan ya sama ada organisasi itu boleh berkembang atau tidak. Okey, kenapa? Peraturan dan undang-undang yang dikenakan oleh pihak berkuasa di kawasan setempat, di kawasan tersebut ya, dia akan mempengaruhi perjalanan organisasi tersebut. Okey. Seterusnya ya, faktor yang akan mempengaruhi pemilihan lokasi kilang adalah saiz dan kos tanah. Okey. Lihat kepada kos tanah. Adakah tanah yang
kawasan yang akan dibeli itu, yang akan dipilih itu ya, tanyanya adakah kawasan itu perlu disewa ataupun organisasi perlu membeli tanah tersebut. Okey, kalau disewa maknanya lain lagi kos yang perlu ditanggung oleh organisasi. Kalau dia perlu dibeli, lain lagi kos yang perlu ditanggung oleh organisasi. Okey, perjanjiannya pun akan berbeza. Okey, kemudian kawasan itu perlulah strategik dan menjadi tumpuan sasaran pelanggan. Sebab sasaran pelanggan inilah yang akan membeli produk ataupun perkhidmatan yang akan kita tawarkan. Okey, seterusnya, faktor seterusnya dari aspek ciri-ciri sosial. Ya, ciri-ciri sosial seperti pendapatan penduduk, budaya, kualiti hidup, kadar upah, keperluan latihan, produktiviti pekerja, taraf kesihatan dan lain-lain. Okey, aspek ini secara tidak langsung mempengaruhi pemilihan lokasi sesebuah kilang. Okey, dan faktor yang terakhir ya, yang mempengaruhi pemilihan lokasi kilang adalah jarak lokasi dengan tempat kemudahan. Okay. Jarak lokasi dengan kemudahan, contohnya jarak dengan institusi keuangan, jarak dengan pembekal, jarak dengan pemasar, jarak dengan sumber bekalan dan lain-lain perlu dikenal pasti. Kerana ini akan menentukan ya kelancaran proses pengeluaran sesebuah kilang. Okay, contohnya jarak dengan institusi keuangan. Organisasi kena lihat sama ada jaraknya jauh atau tidak. Kalau jauh, dia akan menyulitkan urusan yang akan dibuat di kemudian hari. Okey para pelajar, itu tadi 10 faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi kilang. Ya, yang mana 10 faktor ini perlu dilihat, perlu dikenal pasti oleh organisasi sebelum membuat keputusan untuk memilih lokasi kilang. Okey para pelajar, ini pula adalah contoh soalan yang pernah keluar bagi anak topik lokasi kilang. Ya, satu dia pernah keluar pada soalan STPM 2013 yang mana bentuk soalannya di sini dia minta jelaskan bagaimana ciri sosial, jarak lokasi pasaran sasaran dan kemudahan pengangkutan boleh mempengaruhi pemilihan lokasi restoran makanan segera. Okey, apa yang perlu kamu buat adalah satu, kenal pasti mana dia punya kata tugas. Okay, jadi untuk soalan ini kata tugasnya adalah jelaskan. Okay, kemudian yang kedua adalah kehendak soalan. Okay, kehendak soalan dia sudah bagi di sini 3 aspek, 3 faktor. Ciri sosial, jarak lokasi pasaran sasaran, kemudian yang ketiga adalah kemudahan pengangkutan. Okey, dia sudah bagi. Kemudian dia sudah, ini adalah markah. Kena lihat markah, 6 markah. Okey, 6 markah ini kalau pelajar lihat tadi kehendak soalannya dia bagi sudah 3 faktor. Ya, maknanya 3 faktor tersebut dengan kata tugas jelaskan. Jadi maksudnya setiap faktor itu perlu ada 2 lah, ya, 1 huraian dan 1 contoh untuk para pelajar dapat 6 markah. Maknanya dengan ada 3 aspek, ya, setiap satu pelajar bagi 2 darab dengan 3 kamu akan dapat 6 markah. Okay. Kemudian apa yang perlu pelajar lihat adalah adakah situasi diberi atau tidak. Okay. Dalam soalan ini situasinya adalah pemilihan lokasi restoran makanan segera. Okey, ini kita namakan sebagai analisis soalan. Jadi ingat ya para pelajar, setiap kali mendapat soalan, tolong analisis soalan tersebut daripada kata tugasnya, kehendak soalannya, situasi ada atau tidak dan jumlah markah yang diberi. Okey, cadangan jawapannya ya. Cara atau ciri-ciri berikut mempengaruhi pemilihan lokasi restoran makanan segera ialah, okey, ini ayat ini kita namakan sebagai ayat pendahulu. Ya, wajib para pelajar tulis, ya, letakkan setiap kali menjawab soalan, terutama untuk soalan struktur. Okey, satu dari aspek tadi ciri sosial. Okey, jadi dia bagi sini ada huraian dan ada contoh, 2 markah. Okey, huraiannya merujuk kepada faktor demografi seperti pendapatan, umur,
taraf perkahwinan, pekerjaan, kelas sosial penduduk di sekitar lokasi. Okay, contohnya, lokasi yang mempunyai penduduk yang sederhana atau ramai pelajar sangat sesuai untuk restoran makanan segera. Okay, itu untuk aspek yang pertama. Okay, aspek yang kedua, dari segi jarak lokasi kepada sasaran pelanggan. Okay, jarak lokasi restoran perlu berhampiran dengan pasaran sasaran bagi memudahkan pengguna datang. Okay, contohnya, lokasi restoran makanan segera perlu berhampiran dengan kawasan perumahan. Okay, dan aspek yang ketiga, kemudahan pengangkutan. Okay, kemudahan pengangkutan yang pelbagai diperlukan bagi memudahkan operasi perniagaan. Okay, contohnya, pengangkutan memudahkan pekerja sampai ke tempat bekerja, penghantaran bekalan bahan mentah ke restoran dan lain-lain. Okay, jadi itu 3 aspek yang diberi dalam soalan pertama tadi. Okay, kemudiannya, untuk anak topik ini juga dia pernah keluar dalam soalan STPM 2015. Okay, bentuk soalannya, 3 sebab kilang pemprosesan kelapa sawit tidak sesuai dibina di kawasan perumahan. Okay, kalau para pelajar lihat soalan ini sebenarnya adalah soalan KBKK yang memerlukan kemahiran pelajar untuk menganalisis, ya, dengan 6 markah. Okay, seperti biasa, kata tugasnya huraikan. Okay, kehendak soalannya, sebab kilang pemprosesan kelapa sawit tidak sesuai dibina di kawasan perumahan. Okay. Dan situasi dia beri, ya, kawasan perumahan, dan markanya adalah 6. 3 sebab dengan 6 markah, maknanya perlu bagi 2 huraian lah setiap satunya, ya. 1 dia punya huraian, 1 dia punya contoh ataupun terus kaitan kepada kawasan perumahan. Okey, ini adalah analisis soalan kita. Cadangan jawapannya, sebab kilang pemprosesan kelapa sawit tidak sesuai dibina di kawasan perumahan adalah, seperti biasa, ini adalah kita punya ayat pendahulu, ya. 1, jauh daripada sumber bahan mentah. Okey, itu faktanya. Huraiannya, kilang pemprosesan kelapa sawit biasanya terletak jauh di pendalaman tetapi berhampiran dengan bahan mentah yang diperlukan. Okey, yang kedua, pencemaran alam sekitar. Okay, kilang pemprosesan kelapa sawit akan mengeluarkan asap dan sisa buangan kilang yang akan menyebabkan pencemaran udara, air dan bau kepada penduduk. Okay, 4 markah sudah. Dan satu lagi adalah merosakkan prasarana. Ya, pembinaan kilang pemprosesan kelapa sawit akan merosakkan prasarana seperti jalan raya. Okay, itu cadangan jawapan untuk soalan tadi lah. Okay. Ingat ya para pelajar, analisis soalan sebelum pelajar menjawab untuk mendapatkan markah yang terbaik. Okay. Seterusnya, secara keseluruhannya ya para pelajar, ya, kita telah melihat untuk subtopik kedua dalam bab pengeluaran ini, ya. Perancangan pengeluaran ini, ya, dia ada satu tentang reka bentuk pengeluaran, kalau pelajar masih ingat ya anak topiknya. Kemudian kita pun telah lihat jenis pengeluaran, ya, tetap, pengeluaran secara tetap, modular dan kelompok. Kemudian kita juga telah lihat susun atur pengeluaran, susun atur secara tetap. Jenis pengeluaran tadi, jenis pengeluaran tadi kita ada 3 jenis, ya. Kemudian susun atur pengeluaran ada susun atur secara tetap, susun atur secara produk, susun atur secara proses, dan susun atur secara selular. Okay. Kemudian hari ini kita telah lihat juga faktor-faktor 10 faktor pemilihan lokasi kilang. Okey. Jadi itu sahaja setakat ini perkongsian daripada cikgu, ya. Cikgu ucapkan sekian dan terima kasih ke atas kesudian para pelajar untuk melihat video cikgu pada kali ini, ya. Jangan lupa untuk melihat video-video cikgu seterusnya, ya. Cikgu akan berkongsi lagi video-video PDPC yang lain mengikut topik yang ada dalam semester 1.
semester 2 dan semester 3. Okey, berdasarkan anak-anak topik yang ada dalam setiap semester lah. Okey, para pelajar boleh ke channel cikgu untuk melihat perkongsian seterusnya ya, berkaitan dengan video-video yang lain. Okey. Jadi itu sahaja dari cikgu pada kali ini. Cikgu ucapkan terima kasih.